Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mengejek PAS. Zaid mock PAS. Zaid berkata, janganlah perasaan yang PAS akan diterima di dalam kerajaan Madani. Yang menariknya, dia orang tak guna dah kerajaan perpaduan. Dia guna istilah kerajaan Madani. Sebab mereka tahu kerajaan perpaduan ni is autar. Bermaksud kerajaan perpaduan, misalnya katalah di Beirut, dua golongan berperang. Tembak lah, bom lah, ramai mati. Akhirnya dia orang buat genjatan senjata dan dia setuju membentuk satu kerajaan bersama. Dua pihak yang berperangan, yang melibatkan ramai ribu orang mati, harta musnah, dibom dan sebagainya. Jadi mereka nak selamatkan negara dan mereka buat genjatan senjata and membentuk satu kerajaan bersama. A sort of unity government di mana semua pihak diwakili di dalam kerajaan. So itu dipanggil kerajaan perpaduan atau unity government. Satu kerajaan yang dibentuk untuk menghenti peperangan, menghenti ramai lagi orang terkorban, mati, harta musnah dan sebagainya. Tapi situasi dalam Malaysia, kita tidak berperang, tidak ada bangunan kena bom, rakyat beribu-ribu tembak mati ke. Tak ada. What we are going through di Malaysia is what we will call the democratic process. Democratic process ialah proses memilih kerajaan melalui ballot box. So we are choosing the government through the ballot, not through the bullet. Itu beza dia. Kalau we are trying to decide the government through the bullet, dan akhirnya terlampau ramai mati, kerajaan ni, negara hancur, maka kita nak selamatkan negara, selamatkan rakyat, nyawa rakyat, maka kita buat genjatan senjata dan kita setuju membentuk satu unity government, kerajaan perpaduan. But we are not choosing the government through the ballot, through the bullet, but through the ballot. And melalui ballot, it's a democratic process, a normal political process di mana kita serah ke rakyat untuk menentukan siapa dia nak sebagai kerajaan. Rakyat pergi mengundi, melalui kotak undi, mereka menentukan siapa mereka nak sebagai kerajaan. Keputusan rakyat tahun lepas, PRU 15, mereka tak mau sesiapa ataupun mereka cannot decide oleh kerana golongan ni nak kerajaan ni, golongan ni nak kerajaan ni. So kerajaan berpecah. The rakyat ataupun the voters are split. So bila voters are split, maknanya tak ada siapa pun dapat lebih dari 50% undi. Yang berlaku sekarang ni, hari ni, berlaku di Turki. Erdogan dapat 49% saja dari undi. Dia tidak dapat 50 atau lebih dari 50%. Jadi Erdogan tak boleh nak bentuk kerajaan baru dekat Turki because he didn't get 50%. He got 49%. So rakyat ni berbelah bagi. Ada rakyat nak orang ni, ada rakyat nak orang ni. And it is called democracy. Bukan peperangan. Tidak ada berlaku tembak bom, tak ada. It's the ballot box decision. So nak katakan Malaysia ni kerajaan perpaduan, konon, apabila ini bukan peperangan di antara dua puak. It's not kalau kata ni orang Melayu berperang dengan orang bukan Melayu, jadi ramai mati. So bila dia buat genjatan senjata, they do a sort of peace talk and they have a truce. Truce tu maknanya we stop fighting.
stop killing, stop bombing. And we form together, we form a government, unity government. But Malaysia tidak, tak ada pun kita membunuh, bom ke, menembak sini situ. Kita suruh rakyat, pengundi yang layak pergi mengundi, pilih government yang kau nak. So kebetulan mereka pecah tiga rakyat. Ada yang nak pakatan, ada yang nak barisan, ada yang nak perikatan. Dia pecah tiga. Sabah Sarawak ada lagi dua pula golongan. So boleh kita kata 5 grouping. 5 golongan, 5 grouping. So sekarang ni kalau 5 grouping tu tak ada seorang pun cukup majority. Nobody has any majority form government. So what you do is you form coalition government. Not unity government. There's no unity government. What you call unity government? Malaysians are not disunited. Malaysians are not killing each other. Malaysians have their own preference. Orang ni gemar parti ni, orang ni gemar parti ni. Sabah lain, Sarawak lain, di East Coast lain, West Coast lain. So we have 5 grouping. Bukan bunuh-membunuh, tak ada. Tembak-menembak, tak ada. Cuma 5 grouping ni kita berpecah. So now, untuk kita bentuk kerajaan, perlulah beberapa parti combine. Tapi keputusan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ialah melantik Perdana Menteri dari grouping yang terbesar. So Sabah did not get yang terbesar. Sarawak did not get yang terbesar. Barisan Nasional pun tidak. So di antara dua yang terbesar iaitu Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. So oleh kerana Pakatan Harapan got extra seats more dari Perikatan, maka he took the largest. Seri Paduka Baginda took the largest minority. Ini bukan majority ya. Seri Paduka took the largest minority, iaitu Pakatan Harapan. And then selepas lantik Perdana Menteri dari largest minority yang terbesar, maka diberi peluang kepada Perdana Menteri baru untuk menjemput parti-parti lain menyertai kerajaan supaya kerajaan sekarang bukan lagi largest minority tapi majority. It's a political process through the democratic process, through the ballot box. It's simple as that. Ini berlaku di England tahun 2010. Sama. 2010, 3 parti. Tak ada seorang dapat majority. Conservative Party, Labour Party, Liberal Democratic Party, Lib Dem. 3 parti. Tak ada seorang dapat majority. So sekarang ni, kedua-dua, Labour dan Conservative pilih jemput Lib Dem untuk menyertai kerajaan. So Lib Dem actually sebelum pilihan raya dia kata kalau hang parlimen, dia orang dah tahu dah it's going to be a hang parlimen. Kalau hang parlimen, Lib Dem akan join Labour untuk bentuk kerajaan. So Lib Dem bercakap dengan Labour dan juga Konservatif dua. Dia bincang dengan dua-dua parti. Lib Dem ni nak reform. Lib Dem ni parti yang nak reformasi. Sama lah macam Malaysia kita duk laung reformasi. Tapi Lib Dem kata okey dia nak reformasi. So Labour offer Lib Dem, we will have electoral reforms. Macam bersih lah. Macam bersih. Dia bagi electoral reform, reformasi pilihan raya. Tapi konservatif kata we will have political reform. Bukan electoral reform, political reform. Bermaknanya the political system will be reformed dan dalam reformation political system tu termasuk electoral system. Jadi the reform of the electoral system sebahagian dari reform of the political system. Tapi Labour nak offer hanya electoral system reform only. So bila dia tengok tawaran dari both sides, Labour offer electoral reform, Conservative offer political reform which includes electoral reform. Lib Dem join Conservative untuk form government.
coalition government, bukan unity government. Dan dia Labour tak join. Bukan Labour, Conservative, Lib Dem, 3 parti. Tak ada. Just Lib Dem, Conservative. Labour, remain opposition. So, istilah unity government tu itself sudah salah. Dan ini bukan maknanya salah kerana kejahilan, tapi salah kerana mereka nak mengelirukan rakyat, nak beri gambaran yang ini satu kerajaan perpaduan kononnya, which is not true. Dan hari ni dia orang dah tahu this kerajaan perpaduan punya propaganda doesn't work anymore. Rakyat dah tak percaya dah tentang kerajaan. Sebab you tengok UMNO bergaduh dengan UMNO, PKR bergaduh dengan PKR, DAP bergaduh dengan DAP. Lepas tu PKR bergaduh dengan UMNO, UMNO bergaduh dengan DAP. So dia ada lawan 3 penjuru, lawan dalaman. So they have got 3 corner fight, internal fight, macam-macam. Tak ada perpaduan actually. Dan benda ni dia orang tak bising lagi sebab dia orang pun tak tahu keadaan 6 pilihan raya negeri. 6 pilihan raya negeri ni masih belum putus lagi. Apabila sudah putus, the result of the 6 pilihan raya negeri dan dia orang nampak yang UMNO wipe out, finish. UMNO bukan saja tak menang, tapi ada beberapa kursi dia hilang deposit. On top of tak menang, hilang deposit. Apabila berlaku tu, UMNO explode. UMNO akan meletup. Tim A dan tim B akan berperang dan akhirnya UMNO akan menjadi liability kepada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan akan tendang UMNO keluar ataupun Barisan Nasional keluar sebab Barisan is dragging down, seret turun Pakatan. Dia macam orang lemas, dia paut tekuk kita, orang lemas. Bila dia lemas, dia tarik, dia paut kita, kita sekali lemas. We will drown together. Ini is the keadaan. So kita tunggu 3 bulan tengok. 6 pilihan raya negeri, keputusan 6 pilihan raya negeri akan menentukan the next step. And the next step will be UMNO akan hancur. Dan dia orang tahu. So, dia nak distract ni, Ahmad Zahid Hamidi, dia kata kepada PAS ni, jangan perasanlah yang PAS ni akan dijemput masuk ke dalam kerajaan madani. Semenjak bila PAS minta nak masuk kerajaan madani? Ada ke perbincangan di antara pemimpin PAS, pemimpin UMNO? Dan more important, UMNO ke yang menentukan? UMNO ke yang decide? Kalau PAS menyertai kerajaan perpaduan atau kerajaan madani, it's up to Pakatan, not up to UMNO. Bukan kuasa UMNO untuk menentukan PAS boleh ke tak boleh masuk ke dalam kerajaan gabungan ke madani ke apa benda sekalipun. So, UMNO bercakap macam they decide, I am the boss. Saya in charge. Saya akan menentukan PAS boleh ke tak boleh masuk ke dalam kerajaan madani ini. No. Even whether UMNO duduk dalam kerajaan madani atau UMNO perlu ditendang keluar dari kerajaan madani, is up to Pakatan. It's not up to UMNO. So UMNO bercakap ni, Zahid Hamidi bercakap ni macam I'm the boss, I'm in charge. Saya menentukan PAS boleh ke tak boleh masuk. So jangan perasanlah sebab UMNO tak akan terima PAS di dalam kerajaan madani. So yang perasaan tu actually is not PAS. Yang perasaan tu is Zahid. Zahid perasaan yang dia in charge, yang dia menentukan PAS boleh ke tak boleh masuk dalam kerajaan madani. Dan Zahid perasaan yang PAS ni nak masuk dalam kerajaan madani atau kerajaan gabungan. No. PAS tak niat nak masuk dalam dalam kerajaan. PAS is happy to stay with Bersatu as pembangkang dan slowly attack hingga UMNO jatuh. PAS atau Perikatan tak payah attack
Pakatan Harapan. Attack UMNO. UMNO dan Barisan. Sebab apabila UMNO Barisan jatuh, kerajaan lemah. Sekarang ni dia orang ada 30 kerusi. Dan Sabah Sarawak duduk di dalam kerajaan persekutuan atau kerajaan madani sebab Barisan duduk juga di dalam. Kalau Barisan dah tidak lagi duduk dalam kerajaan gabungan atau madani ni, Sabah Sarawak pun mungkin see no use, no purpose untuk duduk dalam kerajaan. Sebab bila kerajaan lemah tu, kerajaan pakatan lemah, kerana UMNO hancur ataupun Barisan Nasional sudah tidak wujud lagi, maka tidak ada purpose lah, tidak ada sebab Sabah Sarawak duduk dalam kerajaan. So Sabah Sarawak bila dia tengok dah pakatan ni atau kerajaan pusat sudah goncang, sudah lemah, dia orang pun keluar. So you have Barisan Nasional hancur, Sabah Sarawak keluar, tinggal pakatan. Pakatan tidak lagi majoriti. So, kalau Perikatan Sabah Sarawak, kalau dia join up, dia boleh form government baru. Dan sebab itulah Pakatan Harapan ataupun Anwar Ibrahim, sebab itulah dia tarik balik rayuan terhadap isu kalimah Allah. This issue kalimah Allah ni is like umpan kepada Sabah dan Sarawak. Anwar tahu isu kalimah Allah ni very sensitive. Dan orang Sabah Sarawak not happy. So sekarang ni Anwar tarik balik rayuan terhadap kalimah Allah, nak ambil hati orang Sabah Sarawak. So bermaknanya orang Sabah Sarawak ni will be very happy lah with Pakatan, very happy with Anwar. Sebab Anwar buat keputusan tarik balik rayuan terhadap kalimah Allah. So makna Sabah Sarawak, Kristian dan yang bukan Islam will be very happy dan mereka akan support kerajaan Pakatan atau kekal di dalam ni kerajaan Pakatan Harapan. So kerajaan Pakatan Harapan selamatlah. Kalaupun UMNO atau Barisan hancur, katalah UMNO, Barisan Nasional, 6 pilihan raya negeri itu dia akan hancur sebab 6 pilihan raya negeri dia tak terlibatkan Sabah Sarawak. They're not involved. So sekira 6 pilihan raya negeri ni UMNO hancur, which is kemungkinan besar akan berlaku, dan Sabah dan UMNO Barisan ni boleh dianggap kita kuburkan mereka. They are gone, they are dead. Kerajaan masih selamat sebab Sabah Sarawak masih ada. Dan Sabah Sarawak kerana very happy lah with Anwar, very happy with Pakatan kerana tarik balik rayuan kalimah Allah. So they will continue to support kerajaan Pakatan. They continue, dia terus duduk di dalam kerajaan madani Pakatan Harapan ni, and Anwar dan Pakatan selamat, tidak akan tumbang. Itu je. So Anwar ni buat barter trade. Anwar buat barter trade, dia dagangkan. Anwar dagangkan isu kalimah Allah ataupun rayuan terhadap isu kalimah Allah. Dia buat horse trading lah. Dia dagangkan kalimah Allah untuk menentukan Sabah Sarawak akan terus menyokong Anwar ataupun menyokong Pakatan Harapan untuk menjadi kerajaan pusat. PAS tahu ini. PAS knows. Yang Anwar ni korbankan isu kalimah Allah ataupun rayuan terhadap isu kalimah Allah ni. Anwar korbankan untuk kepentingan politik. Untuk menentukan dia terus mendapat sokongan Sabah Sarawak. Walaupun Barisan UMNO tumbang, Sabah Sarawak masih kekal bersama Anwar. So he actually, yalah, orang PAS menganggap dia ni sebagai menderhaka kepada perjuangan. No way orang PAS ni akan sokong untuk PAS menyertai kerajaan pusat. So yang perasan ni bukanlah PAS. Yang perasan ni Zaid Hamidi. Dia ingat ni orang PAS ni gila-gila sangat ni nak masuk dalam kerajaan. Macam
Ini orang apa ni dipanggilkan begging lah, to join the government. Actually PAS tidak pun begging to join the government, sebab PAS boleh ambil alih sebagai government dalam keadaan sekarang dengan kekecohan di dalam government. Dan yang lebih penting sekali, more important is bukan kekecohan politik tau. Kekecohan politik is satu. Kekecohan ekonomi, itu will be the nail in the coffin. Paku di dalam keranda government apabila rakyat dah tak tahan sangat-sangat dan rakyat bangun dan tumbangkan kerajaan. Kita tak mau orang politik tumbangkan kerajaan. Kita nak rakyat tumbangkan kerajaan. So, kita tunggu. PAS jangan tergesa-gesa. Jangan buat langkah ni ke langkah tu, not yet. Diam. Selesai dulu 6 pilihan raya negeri dan kita tengok keputusan rakyat. Keputusan nak siapa? Keputusan rakyat, siapa mereka nak sebagai government. Dan apabila rakyat sudah buat keputusan dia, they made their choice and they don't want UMNO Barisan anymore, masa itulah kita bergerak. Kita bergerak tukar kerajaan atas desakan rakyat. Assalamualaikum. Salam sejahtera.